Mungkin ramai yang terkejut, Kim Jong-kook seorang penyanyi pada tahun 1995. Walaupun badan dia besar macam tu, namun suara dia seperti nyamuk, bak kata Kwang Soo. Okay, hari ni aku nak menceritakan macam mana permulaan Kim Jong-kook dalam dunia seni di Korea ini. Kim Jong-kook berduo dengan Kim Jong Nam, satu kumpulan yang dinamakan Turbo. Ketika itu Turbo sangat-sangat terkenal. Lagu-lagu yang diorang keluarkan tu semua hit, top, dan penjualan album selalunya tinggi. Sehingga kan satu hari diorang banyak gila jadual sampai diorang sakit-sakit sebab terlalu padat jadual diorang sampai diorang tak boleh nak catch up. Itulah Turbo pada ketika itu. Namun di sebalik popularnya Turbo ni, walaupun banyak jadual yang diorang pergi, sepatutnya pendapatan tu banyak gila lah kan. Namun pendapatan yang diorang dapat tu semua agensi Amex. Diorang bayar dekat Kim Jong-kook dan Kim Jong Nam ni, tapi tak setimpal lah dengan titik peluh yang diorang dah bagi sampai sakit-sakit semua tu. Yang lain semua agensi Amex. Dan kalau korang nak tahu, agensi ni push Kim Jong-kook dengan Kim Jong Nam ni dengan kekerasan. Kalau jadual tu padat, dia nak kau pergi semua. Kalau kau tolak salah satu jadual ke apa, kau akan dipukul. Kim Jong Nam pernah cerita dia pernah kena pukul dengan kerusi je. Kim Jong-kook teruk dibelasak oleh agensi tersebut kerana Kim Jong-kook lebih banyak memberontak. Tapi kalau kau nak tahu, Kim Jong-kook dan Kim Jong Nam ni dia pernah nak lari tau daripada agensi ni. Agensi dia dapat tahu, agensi dia call dia orang dan cakap, kalau kau nak lari, kau boleh terus lari, tapi kau kena ingat, aku akan pastikan carrier kau mati. Agensi dia ni senang cerita memang gila lah kan. Media sendiri jumpa dengan Kim Jong-kook dan tanyakan soalan tentang ni. Namun apa yang dicakap oleh Kim Jong-kook ialah, dia kata dia tak boleh nak cakap lebih kerana di belakang dia ada orang yang kontrol segala benda yang dia buat. Kalau dia cakap benda yang tak sepatutnya, akan ada satu lelaki tarik dia ke tempat gelap. Maksudnya dia akan kena pukul lah kalau dia cakap macam tu. Setelah interview dengan Kim Jong-kook tu, orang ramai dah mula rasa sesuatu lah daripada Kim Jong-kook punya percakapan. Polis sendiri telah menyiasat agensi Kim Jong-kook. Pihak polis hanya dapat tangkap 2 orang je daripada agensi tu. Itu pun orang bawahan, orang yang senang cerita tak tahu apa-apa lah. Orang yang atas-atas yang push Jongkook gila-gila ni hilang entah ke mana. Setelah siasatan demi siasatan dilakukan, akhirnya pihak polis jumpa satu dokumen ni. Memang betul pihak agensi tu salah gunakan pendapatan Kim Jong-kook dan Kim Jong Nam ni, ambil hasil-hasil diorang dan gunakan untuk kepentingan agensi diorang sendiri. Setelah kes ni semua dah boleh dikatakan berlalu, Kim Jong Nam mengundurkan diri. Dia cakap dia nak keluar daripada Turbo kerana trauma. Walaupun Kim Jong-kook dah pujuk dia, tapi dia cakap dengan Kim Jong-kook dia tetap support Jong-kook walaupun bukan dalam grup yang sama. Bermulalah Kim Jong-kook seorang dalam Turbo. Memang struggle, tapi ada satu hero datang, iaitu agensi diorang balik. Diorang pujuk Kim Jong-kook, aku akan keluarkan kau album baru, tapi kita kena cari seorang pengganti Kim Jong Nam. Dan setelah agensi tu buat uji bakat atau sebagainya, dapatlah partner baru Kim Jong-kook, iaitu Mickey. Bermulalah journey Mickey ni dengan Kim Jong-kook dalam Turbo. Sama macam Kim Jong Nam dengan Kim Jong-kook, sama popular. Sehinggalah tahun 2001, album last Turbo iaitu History. Itulah penamat untuk Turbo, yang di mana Kim Jong-kook punya kontrak sudah habis dan Kim Jong-kook tak nak sambung. Dan untuk Mickey pula, dia cakap dia punya visa dah nak habis sebab Mickey ni orang US. Mickey balik ke US dan bermulalah kisah solo Kim Jong-kook. Walaupun Kim Jong-kook dah keluar daripada agensi tu dan untuk bergerak solo, namun cerita Jong-kook dan agensi dia ni masih belum habis. Kim Jong-kook ingin mulakan kehidupan baru dengan nyanyi solo. Kim Jong-kook menghantar lagu-lagu dia semua kat komposer-komposer lain. Semua tak nak, semua takut akan ada campur tangan daripada agensi lama diorang. Semua komposer dah tahu betapa buruknya agensi Kim Jong-kook yang lama sebab pihak media dah reveal agensi diorang tu macam mana. Akhir sekali Kim Jong-kook membuat pilihan mengeluarkan album solo dia tanpa agensi. Dia sendiri buat segalanya, namun gagal. Dan kalau korang nak tahu gagalnya Kim Jong-kook dalam bergerak solo ni sebab apa? Sebab masih ada tangan jahat, iaitu agensi diorang. Kacau marketing daripada Kim Jong-kook punya album solo daripada segi belakang-belakang ni, dan menyebabkan Kim Jong-kook gagal lah dalam album solo dia. Dan walaupun struggle demi struggle, akhirnya Jong-kook buatlah lagu suka-suka, iaitu lagu One Man dan juga Lovable. Kalau korang tengok Running Man, memang lagu ni banyak dikeluarkan. Lagu tu lah permulaan nama Kim Jong-kook ni naik semula. One Man lah paling popular, sehingga ada satu komposer ni
dia approach lah Kim Jong-kook untuk buat balik lagu One Man tu, untuk touch up balik lah. Sebab One Man tu Kim Jong-kook buat sendiri. Composer tu cakap, okay tak apa, kita buat balik, kita keluarkan betul-betul album One Man ni. Disebabkan lagu tu lah Kim Jong-kook menang Daesang Award di Korea. Daesang Award ialah satu award yang besar di Korea. Dan korang mesti tertanya-tanya kan, macam mana pula Kim Jong-kook ni boleh masuk variety show? Kawan dia lah, siapa lagi kalau bukan Ha Dong-hoon atau dikenali sebagai AHA. Pada 2004 ketika itu, X-Men diacarakan oleh Yoo Jae-suk dan juga AHA pun ada dalam tu, ingin mencari caster baru lah. AHA recommendkan kepada producer X-Men ni Kim Jong-kook lah kawan dia. Tapi producer X-Men ni tak yakin lah, sebab Kim Jong-kook ni dia tak ada pengalaman dalam variety show. Namun producer tu masih memberi peluang untuk beberapa episod, dan akhirnya Kim Jong-kook diberi permanent lah, sebab Kim Jong-kook perform dalam X-Men tu. Banyaklah scene-scene yang dia buat. Kalau kau nak tahu scene yang pegang telinga tu, dengan siapa? Yoon Hai dalam X-Men tu lah yang Kim Jong-kook pegang. Ketika itu banyaklah news tentang dia berdua bercinta lah, apa sebagainya. Selain daripada X-Men, ada family outing pada 2008 dan juga akhirnya pada 2010 masuk Running Man lah sehingga sekarang. Sedikit tambahan, kalau korang nak tahu, dekat Korea akan ada military service tau, 2 tahun untuk kaum lelaki di Korea. Semua wajib pergi. Ada sebab-sebab yang dapat dikecualikan lah. Dan kalau kau nak tahu, Kim Jong-kook dia tak pergi military service. Sebab apa? Bapa Kim Jong-kook ialah seorang askar dan seorang yang sangat straight dan juga berdisiplin lah. Sebab tu kau tengok Kim Jong-kook macam tu. Sebab Kim Jong-kook cakap dia diajar oleh bapa dia dengan sangat straight. Sebabkan bapa dia seorang askar lah, Kim Jong-kook terkecuali daripada military service di Korea. Pak dia dapat macam reward untuk boleh pilih seorang daripada anak engkau untuk terlepas daripada military service. Kim Jong-kook 2 orang adik-beradik, iaitu dia dan juga abang dia. Abang dia seorang doktor pakar bedah. Ketika itu ramai mempersoalkan kenapa memilih Kim Jong-kook, sedangkan Kim Jong-kook badan dah sadar atau sebagainya, tapi kenapa masih pilih? Sebab Kim Jong-kook mempunyai satu masalah tulang belakang. Mungkin kena pukul dulu, kita tak tahu. Walau bagaimanapun, Kim Jong-kook dia pergi ke military service juga untuk 21 bulan sebagai seorang public service worker. Buat kerja-kerja amal lah, macam benda-benda yang senang lah, bukan sebagai seorang askar. Itulah sedikit cerita tentang Kim Jong-kook. Walaupun kita tengok depan nampak happy, popular, menang award sana sini, betapa pedihnya dia, betapa struggle-nya dia untuk sampai ke tahap ni. Apa yang aku boleh cakap ialah Kim Jong-kook ialah seorang yang tak mudah putus asa lah. Sebab kalau dia putus asa, aku rasa dia tak sampai ke tahap ni sekarang. Itu juga untuk kita semua, jangan berputus asa walau apa-apa sekalipun. Teruskan ke hadapan dan jangan berputus asa. Okay guys, so sampai sini saja aku nak bersembang dengan korang pasal Korea, iaitu Kim Jong-kook, ahli Running Man. Dan aku harap korang semua enjoy. Guys, jangan lupa subscribe, like dan juga tekan tombol notification untuk video-video kita orang yang seterusnya nanti. Okay guys?